Soalan ni soalan pasal orang tertinggi negara buat haji dengan human chain, tidak seperti orang biasa. Bolehkah begitu? Komen juga berkenaan dengan status orang tertinggi negara di Twitter yang beliau selesai menunaikan haji awal. Tuan-tuan dan puan sekalian, buat haji seperti orang biasa ke tak seperti orang biasa ke, semacamnya. Kalau kita buat haji dengan seperti mendapat keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, ada apa masalah? Nabi SAW di saat tak ada lagi pada zaman Nabi komuter apa semua, Nabi naik apa? Unta Nabi ni unta terbaik. Kira unta Nabi ni BMW lah kita ni. Rolls Royce. Bentley ya. Itu unta zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta Nabi unta yang terbaik. Jadi dah apa masalah kalau Allah Subhanahu wa taala yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah nak angkat seseorang siapa yang dia nak dan dia nak jatuhkan siapa-siapa yang nak. Itu kembali kepada kehendak dia. Yang penting ibadat kita buat tu sesuai dengan tuntutan agama Allah Subhanahu wa taala. Tu satu. Keikhlasan kita sejauh mana? Dua mana tu nak tahu. Yang lain-lain kemudahan-kemudahan persekitaran dikawal oleh berapa puluh orang ke, berapa ratus orang ke, itu kehendak yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kat dia. Sebab bukan syarat haji, syarat pi haji adalah kena sabut. Syarat pi haji adalah kena jalan kaki. Kena kusuk masa betul-betul. Tuan-tuan dan puan, itu bukan syarat dia. Tak masuk pun dalam syarat sah. Syarat sah haji tak masuk pun dalam rukun haji. Tak masuk pun. Kata mesti kena bersabut, mesti kena busuk, mesti kena berdebu penuh, mesti kena ni. Tak ada pun. Syarat dia al-ikhlas wal-ittiba'. Ikhlas kerana Allah dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ada yang ceramah yang bertikaikan macam kita pergi haji duduk hotel yang mewah compare dengan ini semua. Ini itulah. Soalan tu Ustaz, pasal ni dia habis haji cepat, hari minggu dah habis lah. Itu tu haji cepat ni, pasal ni dulu. Pasal tempat tu. Pak Wan ni cerita dia ni, cerita komen orang yang ada duit. Dah dia ada duit. La haula wala quwwata illa billah. Tu saya pernah cerita dulu. Al-Imam Al-Layth ibn Sa'ad, bila dia buat rumah besar, dia imam ulama besar ni, dia ada mazhab sendiri. Walaupun mazhab dia pupus, disebabkan tidak ada di sana usaha-usaha kumpulkan fatwa-fatwa dia oleh anak murid dia. Cuma fatwa dia tu berterabur, ada dalam kitab ni sikit, dalam kitab ni ada belakang. Al-Layth ibn Sa'ad. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia buat rumah besar. Orang main komen. Ada orang yang kata, apa ni yang buat rumah? Dia kata apa? Adakah engkau nak mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk aku? Ini Allah halalkan untuk aku. Aku guna duit mana ni? Aku guna duit halal. Ikut suka aku nak buat apa pun. Kata Al-Layth bin Sa'ad kepada lelaki tersebut. Macam tu juga ada orang mampu nak pergi dengan fikih apa? Fikih berlian, intan payung, mak nenek apa ke? Boleh pergi sampai kita kata turun kapal terbang tu, ada jet pula ambil. Tak ada lah jet tu hulu sangat. Katakanlah satu hari nanti, tak mustahil satu hari nanti, dia akan ada helipad. Dia ada helikopter. Orang lah ni gadget kapal laut. Kita gadget duk tukar handphone ni, tukar handphone ni tak ada. Tukar kapal laut. Pi tengok showroom kapal laut tu, showroom jet, showroom helikopter. Dah ramai dah orang lagu tu lah ni. Tak mustahil satu hari nanti sekiranya kerajaan Arab Saudi dia kata tak apa, siapa dia yang nak main dengan jet pribadi, private jet, siapa dia yang nak pergi dengan helikopter di Arafah, kita boleh sediakan helipad, sewa bayar. Satu hari ataupun satu trip 150,000. Satu trip, contoh. Macam baru ni ada seorang sahabat saya dia telefon tanya, ada tak kenalan orang-orang yang ada transportation di Saudi. Saya pun telefon sebab dia nak pakai kereta GMC 3 hari. Saya telefon kawan seorang, dia dah buat transportation ni, tanya dah, berapa harga? 3 hari 20,000. GMC 3 hari 20,000. Tuan-tuan dan puan, kita punya fikir, betul, saya pun terkejut, saya tak pernah tahu harga, tak pernah tahu. Kata subhanallah, 20,000 nak buat apa? Aku simpan duit di Mekah tu depan boleh buat 2 orang.
20,000, 20,000, tuan-tuan. Dia bayang. Tapi orang kita, tak ada masalah, no problem. Tak mau ramai-ramai orang masuk depan, nak pergi sendiri. Mampu. Tak mesti nanti akan ada orang mampu. Dia mampu, dia buatlah takat mana dia mampu. Yang penting dia ikhlas. Yang kedua, ittiba'. Dan sudah semestinya dia bersumberkan wang daripada wang yang halal. Benda ni penilaian daripada Allah. Kita tak pergi check akaun dia ambil mana duit. Tak pergi lebih check. Itu kan kerja kita. Kerja kita bukan nak pastikan dia masuk syurga. Kerja kita bukan nak pastikan dia masuk neraka. Kerja kita doa sebab dia saudara Islam kita. Kita doa agar Allah terima amalan dia, agar Allah ampun dan memberikan petunjuk kepada dia. Itu kerja kita. Sebab tu saya kata bila main soalan-soalan macam ni, saya kata ni awak pakat-pakat nak jadi PA Allah ke? Nak jadi Dr. Atib ke? Nak jadi malaikat tu dia amal kebaikan dan keburukan. Duk kalau mesti buat amal orang kan. Tengok hang pergi haji ke tak lagi? Kumpul duit kita pergi haji daripada kita duk sibuk cari haji orang betul tak betul. Jadi ini masalah dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi Allah bagi kelebihan. Nanti hangpa nak, kalau hangpa nak jadi Perdana Menteri nanti, nak jadi pemimpin tertinggi negara ke, dapat jemputan ke, pi nak pi. Tapi ada kebetulan yang dia tidak minta yang kerajaan Saudi yang berikan. Dia orang dapat tetamu, taraf tetamu, diraja. Dapat kawalan tentera, jaga 40 orang, 50 orang. Orang penting negara. Tuan-tuan dan puan sekalian, telah menjadi satu perkara biasa. Dalam peperangan pun pemimpin duduk mana? Depan sekali ke? Pemimpin dikawal rapi. Nabi SAW dalam peperangan Uhud duduk mana? Duduk tengah-tengah. Di antara, dikawal rapi. Biasalah tu, benda standard lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, takkan kita nak buat pemimpin kita kena curi duit ke? Nampak? Jadi kadang-kadang kita memikirkan, tak, sebab di dalam Masjidil Haram kita kena tahu Masjid Nabawi ada sebaik-baik makhluk dan ada sejahat-jahat makhluk. Ada hak pi tu dia tak tengok poket besar. Dia ikut profesional. Tak payah tikam. Tak payah tikam orang, tuan-tuan dan puan sekalian, tak payah nak duk belasah orang, tak payah nak duk ragut, tak payah. Suruh pelan-pelan, dia turis pisau sikit kot ni. Kot apa ni, kita punya zip poket, kan orang kita pindah beli baju panas dalam, baju pagoda tu yang ada zip. Duk dalam jubah tu, masa mana dia masuk tak ada duit, kosong. Sangat-sangat profesional. Selipar tak payah habaq lah. Selipar depa tu duduk yang geng-geng mencuri, tiap-tiap hari nak tukar selipar. Kau ni pun nak pergi Mekah punya pasal, pergi cari selipar Gucci tu. Mekah tempat ibadat. Tak apa aku beli balik mahal kali. Selipar Gucci pergi sana. Kelak-kelak masjid selipar Jepun ha? Benda tu benda biasa. Ha? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, janganlah kita mudah untuk menilai orang. Wallahu a'lam.